guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu lagi berita gempa, berita yang mengejutkan. Ya, kartel-kartel ditahan dan kita nampak hari ini kartel semakin ketakutan kerana ketegasan kerajaan hari ini untuk menumbangkan kartel perosak yang ada di dalam kerajaan kita. Ya, seperti kartel baja ya, beberapa individu telah ditahan, direman, disoal siasat dan sebagainya. Dan kita percaya ini adalah langkah terbaik kerajaan, khususnya pihak berkuasa, supaya menumbangkan ya penyakau-penyakau, geng-geng songlap uang ataupun dana awam, dana kerajaan, uang rakyat dan sebagainya demi untuk kepentingan pribadi. Mungkin juga ya turut terkait terkait dengan pemimpin-pemimpin politik di luar sana. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan Anda untuk mendengar pendedahan dan juga pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas ini. Kan, dan dalam menyentuh tentang kita kata melawan ni tuan-tuan, bahawa ini kartel baja eksekutif pemasaran syarikat tak aktif di Reman. Suruhanjaya SPRM menahan Reman seorang eksekutif pemasaran sebuah syarikat yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan. Perintah reman selama 4 hari sehingga 2 November itu dikeluarkan Magistrate Irzal Zulaika Roharuddin terhadap suspek setelah SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber, lelaki berusia 30-an itu ditahan bagi membantu siasatan ketika memberi keterangan di ibu pejabat SPRM lewat petang semalam. Hasil siasatan mendapati syarikat tersebut merupakan syarikat yang dormant, tak aktif di Malaysia sejak 8 tahun lepas. Bagaimanapun, syarikat induknya merupakan sebuah syarikat berpekalan di Singapura. Syarikat terbabit telah menerima kontrak pembakaran baja berjumlah 15,000 tan. Company Singapura ni tuan-tuan, atau lebih kurang 60 juta ringgit pada bila? Tahun 2022. Meaning to say, kontrak itu dia masuk sebelum 2022 lah. 2021 mungkin atau awal 2022 zaman Perikatan Nasional. Pemberian kontrak sangat meragukan, dipercayai dibuat di atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberi secara runding terus atas alasan pemberian darurat, kata sumber yang enggan didedahkan. Okey. Siasatan semalam Malaysia kini melaporkan SPRM melancarkan siasatan terhadap dakwaan kartel yang terlibat dalam pengedaran dan pembekalan baja untuk tanaman padi. Menurut SPRM, sebahagian daripada projek bernilai 1.8 bilion ringgit. 2 hari lalu, satu sumber mendakwa SPRM telah mengunjung beberapa premis di Kuala Lumpur untuk tujuan siasatan, dan juga Ketua Terujuran SPRM mengesahkan siasatan dan tidak menolak kemungkinan beberapa suspek lain ditahan untuk membantu siasatan. Sekarang kerajaan kita ni memang betul-betul nak attack kartel-kartel ni tuan-tuan. Tiba masa kita nak kena buang orang tengah. Dr. Zaleha buat hari tu kan. Sampai ada satu datuk dekat KL. Macam mana ni? Dr. Zaleha tu bukan orang Kuala Lumpur dan sebagainya. Anwar Musa tu orang Kelantan. Syahidan Kasim orang Perlis. Itu dua-dua tu menteri, menteri wilayah. Kenapa dia tak bising pasal Syahidan Kasim, tak bising pasal Anwar Musa? Simple je. Sebab kedua-duanya tak kacau kartel. Dr. Zaleha kacau kartel. Dia kacau orang tengah tuan-tuan. Di BKL, orang tengah lepas tu pergi kepada peniaga. So akhirnya peniaga dapat contoh lah. Di BKL buka tender satu tapak 3,000 contoh. Tapi nak pergi kepada DBKL tak boleh direct. So dia melalui orang tengah. Orang tengah charge 5,000. So akhirnya peniaga bayar 5,000 pada orang tengah bayar kepada DBKL 3,000. Dia untung 2,000. Padahal orang peniaga tu kalau direct pada DBKL dia boleh dapat 3,000 contoh kan. Maksudnya dia boleh dapat harga murah. Yang dia marah kenapa? Kan? Hari ini juga kita ada satu berita mengatakan bahawa Pasti pula. Sekarang ni Jabatan Buruh telah pun menghantar surat kepada Pasti untuk mereka pergi ke semua Pasti di seluruh Malaysia bagi meninjau bagaimana Pasti diuruskan oleh manajemen Pasti. So one by one kerajaan cuba membongkar, memastikan bahawa perkara-perkara sebegini tidak berlaku. Ini kita sokong. Ini kita pastikan bahawa benda ini memang kita sokong. Kita nak pastikan negara ini negara yang menjadi negara yang lebih baik. Dan ini merupakan usaha kita selama ini, selama puluhan tahun. Ini yang kita bawa dahulu. Ini yang kita usahakan dahulu. Mercun dah sekarang ni. Pertama sekali, tahniah pula. Happy Deepavali. Selamat menyambut hari Deepavali.
kepada siapa sahabat-sahabat, kawan-kawan yang menyambut Deepavali 31 Oktober, maksud 31 Oktober kan, hari menyambut Deepavali dia kita ucapkan. So balik pada cerita tadi. So kita memang dalam usaha untuk nak memastikan bahawa kartel-kartel ini tak lagi berkuasa. Tuan-tuan, kalau kita fikir logik, kenapa harga barang terlalu mahal, kenapa ekonomi tidak berkembang dan sebagainya, ini salah satunya lah kartel ni. Kemudian satu lagi, bagaimana setengah-setengah orang menggunakan, contoh macam pasti saya sebut tadi kan, menggunakan kononnya sukarelawan untuk menindas pekerja. Hak kita sebagai kerajaan bukan kita nak menindas pasti tu, tapi kita nak beritahu sebagai kerajaan itu tugas dan tanggungjawab kita membela semua orang. Sebuah IMA dia orang PAS ke, dia orang PKR ke, dia orang tak ada parti ke, asalkan dia orang Malaysia, dia warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malaysia tetapi bernaung secara sah di dalam negara kita, maka hak menjadi hak dan kewajipan kerajaan untuk melindungi mereka. Itu yang kita kena faham. Apa tujuan kerajaan buat selama ini. Macam contohnya, ada orang tanya saya, apa Fashion Valley kan? Fashion Valley rugi. Fashion Valley rugi. Di bawah Khazanah. Fashion Valley rugi 40 juta dia kata di bawah Khazanah. Dan dia telah dikatakan Fashion Valley telah Fashion Valley whatever. Fashion Valley telah rugi berjuta ringgit selama puluhan bertahun-tahun sewaktu diambil alih oleh Khazanah. Around 2018 Khazanah dan PNB telah melabur sekitar 47 juta ringgit di dalam Fashion Valley. 47 juta ringgit di dalam Fashion Valley, dan bila dia berjual pada tahun 2024 mereka hanya menerima kira-kira 3.1 juta. Kerugian dalam penjualan saham sangat minimum berbanding keseluruhan perolehan yang dicanangkan oleh Khazanah dan PNB pada tahun berkenaan katanya. Menurut MOF, pandemik telah memberi kesan yang teruk terhadap perniagaan Fashion Valley. Pada 2018 Khazanah melabur 27 juta manakala PNB melabur 20 juta bagi memiliki saham minoriti dalam Fashion Valley. Pada tahun 2023, NXBT Partners menawar diri untuk mengambil alih pegangan Khazanah dan menyuntik modal yang diperlukan syarikat itu. Tawaran tersebut diterima oleh semua pemegang syarikat. Tambah MOF, penjualan saham adalah tindakan bertanggungjawab Khazanah yang memberi laluan kepada pelabur strategik untuk terus membantu syarikat. Ini bagi saya sangat diplomatik punya ayat lah, tuan-tuan. Kita kena tanya soalan, siapa yang bersetuju untuk nak beli Fashion Valley pada tahun 2018? Dan dikatakan bahawa antara yang ada share dalam Fashion Valley adalah Tun Mahathir dan juga Azmin Ali. Dikatakan. So kalau kita fikir secara logiknya, kenapa tiba-tiba PNB dan juga Khazanah very interested dengan sebuah syarikat yang, yelah, I mean, we don't mind, tapi is it really giving apa orang kata something yang positif kepada syarikat, kepada perniagaan? Tuan-tuan, rise and fall company itu biasa, untung rugi itu biasa. Tetapi kenapa particularly this case sangat tertarik, sangat menarik? Kenapa specifically this company? And then daripada maklumat yang saya dapat, rupanya salah seorang shareholder di dalam syarikat Fashion Valley, I could be wrong, adalah Azmin Ali dan juga Mahathir Mohamad. They were among the, not shareholder, I think director di dalam syarikat tersebut. So there you go. Balik kepada cerita tadi kan, yang tahun 2022 dia terima projek bernilai 1.8 bilion ringgit. So kita nak try to avoid benda-benda ni daripada berlaku, tuan-tuan. Tengok macun kat luar. Okay. Okay. Anwar Ibrahim, okey, ni ada berita. Anwar berang terhadap dakwaan mesej bahagian datuk pun ada. Dia ada satu mesej dalam WhatsApp kata bahagian datuk pun ada. Anwar Ibrahim membidas tuduhan pembangkang yang mendakwa dia melanggar prinsip tata kelola dan pengagihan kontrak. Ia susulan dakwaan
Nik Muhammad Zawawi, wujud perbualan menerusi WhatsApp. Berhubung perkara itu membabitkan Syed Abu Hafiz Syed Abdullah. Seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengekan kontrak kepada Disaji kepada Bukit Kantang tak benar sama sekali. Saya yang tanda tangan, saya tahu. You dengar dari mana? Dari TikTok. Ini belajar mana? TikTok. Seorang pula dari WhatsApp tak tunjuk fakta. Tapi tak pergi belajar. Kalau sebut baca Quran, baca hadis, sanadnya mana? Kata Anwar waktu sesi pertanyaan. Sidang Dewan tegang apabila Nik Muhammad Zawawi mendakwa dia mendapati wujud perbualan menerusi WhatsApp antara Syed Abu Hussein berkaitan tender pembekalan makanan tentera Keselamatan Angkatan Tentera Malaysia. Dia mendakwa dalam perbualan dengan seorang pegawai itu terdapat bahagian yang menyebut bahagian datuk pun ada. Katanya seolah memperlihatkan wujudan elemen rasuah. Nik Zawawi terlebih dahulu membangkitkan isu berkenaan pemberian tender pembekalan makanan ATM antara syarikat yang dikaitkan Syed Hussein dengan syarikat Felda Disaji Sdn Bhd. Bagi saya mudah je. Di samping sebut di dalam parlimen, saya sarankan supaya Zawawi pergi buat laporan SPRM. Dikemukakan kepada SPRM. Kita tak ada masalah, tuan-tuan. Kita tak ada masalah kalau sekiranya benda itu dibawa dan dikaitkan, dan kalau sekiranya perlu untuk nak dituduh. Kan? Kita nak takut apa? Kalau sekiranya betul ada dakwaan tersebut, pergi. Buat pertuduhan tersebut, bawa bukti tersebut, biar apa orang kata perkara itu berlaku. Kan? Okay. Alright, so itu dia pencerahan daripada Brother Iswardi ya, berkaitan dengan isu-isu panas yang sedang berlaku ya di dalam negara kita, khususnya ya apabila SPRM telah menahan kartel baja. Seperti mana yang kita tahu dan juga dibongkarkan maklumatnya oleh SPRM bahwa kes ini berlaku sejak tahun 2022. Maksudnya berlaku sebelumlah 2020 ataupun mungkin 2021. Jadi siapakah kerajaan semasa kepada ketika itu? Yaitu Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Dan kita tahu di dalam Kementerian Keterjaminan Pertanian menterinya adalah daripada parti ya, daripada Parti Bersatu dan juga PAS itu sendiri. Jadi agak mengejutkan sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda berikan komen ya di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tebuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.